Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Abdul Fazmin, Halal Coach. Hari ini kita sambung sesi inilah penjelasan halal. Okey, jadi hari ini adalah topik dia mohon sijil halal JAKIM part 3, part ketiga daripada keseluruhannya 5 part yang menceritakan tentang 3PDS lah, 3PDS. Jadi hari ini topik yang kita cover adalah bahagian people. Jadi 3PDS ada 5 tapi premise, product, people, document, system. Jadi hari ini kita cover people. Okay? People ni masuk kaki tangan lah. Kaki tangan. Jadi tuan-tuan dan puan, masih lagi kejutan daripada JAKIM. Permohonan halal daripada 9 bulan jadi 30 hari. Apa yang terjadi, ada what's the catch, dia tak ada catch apa-apa pun sebenarnya kan, cuma nak nampak lah. Tapi memang betul inisiatif ni bagus, dah dirasmikan oleh Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi pada awal bulan Oktober, dirasmikan, dan satu inisiatif yang bagus, sangat bagus lah, sangat membanggakan lah daripada saya, dan saya ucapkan tahniah kepada JAKIM dan kepada Datuk Seri kerana menjayakan inisiatif ni. Saya coach daripada 2009 dan pada hari ini sekarang ni kita boleh nampak lah memang agresif. Permohonan halal tu memang betul-betul cepat lah, dan sebab kami ada klien yang mana timeline kami 3 hingga 6 bulan, tapi 3 bulan kita dah kena audit. Kita dah kena audit, bukan bukan mohon kita dah kena audit. Jadi sangat cepat lah, sangat cepat daripada JAKIM inisiatif. Terima kasih banyak-banyak. Jadi inisiatif halal on track ni adalah daripada 9 bulan dipercepat menjadi 30 hari, berdasarkan Datuk Zahid Hamidi kata JAKIM tolong buat 30 hari, tapi JAKIM ni lagi advance, dia boleh offer 23 hari. 23 hari, tapi dengan syarat tuan-tuan, dengan syarat permohonan tuan-tuan puan-puan tu mesti lengkap. Mesti lengkap. Jadi bila kita kata lengkap ni, permohonan tersebut mesti mematuhi segala prosedur yang telah ditetapkan oleh JAKIM. Jadi prosedur-prosedur ni adalah yang seperti yang tersenarai di dalam manual. Yang pertama sekali adalah MS 1500 2019. Yang kedua adalah MPPHM 2020, boleh download di laman web JAKIM. Dan yang ketiga adalah MHMS 2020, juga boleh download di laman web JAKIM. Jadi bila kita nak dapatkan inisiatif kita itu cepat, kita kena pastikan permohonan kita tu lengkap. Untuk jadikan lengkap, kita kena mematuhi segala garis panduan yang ada ni. Jadi 3PDS ni, Formula Halal Management System ni adalah dirumuskan daripada tiga ni. Kami rumuskan jadi satu formula 3PDS supaya anda senang ingat, 3 pedas, supaya anda sedang ingat, yang kami pakai sejak 2015. 2015 kami pakai untuk train, kami pakai untuk coach, dan kami pakai untuk consultant, untuk consult klien-klien halal kami, dan masih kami gunakan sehingga hari ini. Jadi 3PDS ini adalah 5 elemen. Yang pertama adalah premise, yang kedua adalah product, yang ketiga adalah people, yang keempat adalah document, dan terakhir adalah system. Jadi pada hari ini kita akan fokus kepada, saya akan ceritakan tentang people secara ringkas ataupun kaki tangan. Okey? Jadi pastikan tuan-tuan perempuan, sebelum kita buat submission halal, dalam elemen people ni kita pastikan kita lengkapkan terlebih dahulu. Okey? Jangan kita buat permohonan tanpa kita tahu pun keperluan-keperluan ni. Jadi ini semua kalau anda buat juga, ia adalah membuang masa dan membuang duit sebenarnya. Okey. Jadi kenapa perlu kita tahu benda ni, 3PDS ni, dan khususnya people ni adalah sebenarnya kita perlu ketahui adalah ada syarat-syarat sebenarnya. Syarat-syarat kaki tangan, contohnya kena ada pekerja Muslim di premis. Yang kita tahu zaman sekarang ni susah kita mencari pekerja kan. Susah untuk kita cari pekerja lokal, susah kita untuk cari skill worker. Lagi-lagi untuk kerja halal ni kita perlu ada pekerja
Muslim sepenuh masa dan mesti Malaysia. Budak-budak zaman sekarang, Gen Z ni dia suka fleksibel, dia suka part time. Hari ni dia datang, esok tak datang. Kita yang nak mohon halal ni, kita akan jadi pening lah. Jadi kita perlu susun elok-elok pekerja kita. Kita perlu pastikan kita tak ada masalah dalam di bawah elemen people ni, kita complete semua. Jadi siapa yang perlu tahu sebenarnya bahagian people ni, dia adalah tanggungjawab HR lah. Kalau company kita ada department HR ataupun tak ada department, kita ada individu yang kendalikan HR, perlu tahulah, ataupun ada exec halal ataupun halal supervisor, perlu tahu bahawa perlu ada syarat-syarat, perlu ada kaki tangan kita ni yang mengikut syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh JAKIM. Ditetapkan oleh JAKIM. Bila kita kata ditetapkan oleh JAKIM ni, dia tertulislah di dalam manual. Contohnya manual ni lah, manual MPMHM. Ni manual MPMHM, Manual Prosedur Percetakan Halal Malaysia Domestik 2020. Tuan-tuan puan-puan boleh download saja di dalam laman web JAKIM. Okey, manual, dan ni Malaysian Standard. Malaysian Standard Halal Food 1500 2019. Yang ini perlu dibeli tuan-tuan puan-puan sebab ini copyright, ni license tu Barakah Training Solution. Saya tak boleh nak bagi sebab lesen kepada company Jadi adalah kesalahan untuk kita memberikan. Kalau yang MPPHM, MHMS tu silakan download percuma. Okey. Jadi untuk permohonan halal, pastikan tuan-tuan perlu ada minimum 2 orang Muslim dan mesti bertaraf warga negara Malaysia. Okey, minimum 2 orang. Okey. Kemudian, yang ni akan ada confuse kalau tuan-tuan tengok di manual ni, dia akan tulis seorang sebenarnya. Seorang saja, tapi sebenarnya bila mohon dia nak 2 orang. Di dalam form Maya Halal tu dia nak 2 orang. Ada orang. Dan sebenarnya it's good practice sebenarnya 2 orang sebab andai kata seorang tu berhenti, at least ada seorang lagi. Tapi kalau anda ada seorang berhenti, tak ada pekerja Muslim, akan ada masalah kalau tiba-tiba kena audit dan automatic kena NC. NC, non-conformant report lah, dan anda kena jawab NC, dan nak jawab tu dalam tempoh 5 hari bekerja. Anda perlu cari pekerja dalam tempoh 5 hari. Boleh ke? Kalau boleh, silakan. Kalau tak boleh, kita siap-siap lah, kita set kena 2 orang. Okay? Dan 2 orang ni pula dia mesti full time. Bila kita cerita full time, dia kena sepenuh masa dan dia kena ada surat tawaran bekerja. Offer letter lah dia kena ada, dan tak boleh kontrak, tak boleh part time, tak boleh intern, tak boleh semua tu. Okay? Dan kaki tangan ni pula dari segi training, dia kena ada training khusus pengenai makanan. Khusus pengenai makanan ni kami ada buat. Okay, link dia di bawah kalau belum ada. Okay, khusus pengenai makanan ni sebenarnya anda tak apply halal pun memang wajib. Itu di bawah KKM. Mengenali makanan sahaja wajib. Okay, wajib. Kami dah buat secara online, disertakan link dah di description, boleh klik kalau tengok jadual nak daftar. Yang kedua adalah halal awareness training. Yang ini perlu hadir. Ada juga kami buat link pendaftaran di bawah, kena hadir. Dan pastikan yang hadir ni semua staff, bukan seorang 2 saja, bukan di dapur saja, atau bukan yang proses makanan je. Kena pastikan semua kaki tangan ini mesti hadir. Okey, untuk khusus pengenai makanan perlu hadir hanya sekali saja seumur hidup. Tapi untuk halal perlu hadir paling kurang 3 tahun sekali. Itu semua ada dalam manual. Okey. Kemudian kaki tangan ni pula kita kena pastikan tuan-tuan dia berpakaian yang sesuai. Dia berpakaian sesuai. Macam saya sendiri pernah pergi kilang Bangladesh lah, dapat halal. Bila first time saya masuk tu, memang dia menguli biskut tu, dough biskut tu, dia pakai seluar pendek, pakai singlet, pakai slipper Jepun. Pakai slipper macam tu je. Jadi
Bila saya nak mohon tu, saya tak straight mohon, saya pastikan ni pekerja ni boleh tak ikut garis panduan. Boleh tak dia berpakaian yang bersesuaian dengan pekerjaan dia. Bangladesh kadang-kadang dia berbulu kan. Bila dia buat do tu, saya pastikan dia tu kena pakai bahasa ada baju panjang dengan panjang macam ni, ataupun baju dengan pendek tapi dia kena pakai satu sleeve untuk cover, sebab bulu dia lebat tuan-tuan perempuan, betul-betul lebat. Jadi kita kena pastikan benda tu lah, pakaian tu kena bersesuaian dengan aktiviti operasi yang dia jalankan. Okay, yang tu kena make sure. Kemudian kalau dia perlu pakai PPE, okay, PPE contohnya face mask, hairnet, dia perlu pakai, dia kena perlu pakai. Macam mana kita nak tahu? Bersesuaian dengan aktiviti dia. Aktiviti dia yang dia buat ni. Katakanlah dia ni contohnya tak perlu pakai PPE pun, tak perlu pakai tutup mulut pun. Tapi dia ni memang cakap tu kalau orang depan dia tu boleh menyembur. Dia cakap dia memang sekali dengan air percuma, air liur kan. Jadi bila dia buat kerja tu, supervisor perlu pastikan dia ni memang kena pakai face mask. Tak boleh dia ni kan. Orang lain tak apa, dia kena. Kalau hairnet, biasanya mostly operation makanan memang perlulah pakai. Memang wajib pakai. Jadi pastikan PPE yang bersesuaian diberi. Kalau perlu proses makanan pakai glove, pakai glove. Okay? Jadi amalkan GHP, Good Hygiene Practice. Kaki tangan ni kita perlu pastikan dia amalkan Good Hygiene Practice. Kadang-kadang bila kita ada pekerja foreigner ni, kadang-kadang dia tak mandi. Jadi kita kena pastikan dia mandi, dia ada kuku yang pendek dah kemas, macam ni, kemas, pendek, dan dia kena pastikan amalan cuci tangan tu dilaksanakan dengan betul, mengikut tempoh yang betul, cara yang betul. Jadi sebaiknya kita ni ada checklist. Kita kena ada satu checklist yang staff boleh ikut. Kalau setiap pagi tu supervisor perlu check satu persatu, dia check satu persatu. Okay, Kamal, you sudah mandi, saya sudah mandi bos. You sudah bersih tangan, saya sudah bersih tangan bos. Kita buat benda tu. Kalau ada bagus sangat. Tapi inilah kaki tangan ni, antara elemen-elemen dia kena ada benda-benda ni lah. Okay, secara general. Okay, jadi perkara-perkara ni ada dihuraikan dalam manual-manual yang saya katakan tadi. Okay, manual-manual Malaysia Standard. Tuan-tuan puan-puan boleh dapat manual MS 1500 ni, MPPHM dan MHMS. Kalau tuan-tuan nak senang, tuan-tuan dapatkan sahaja di panduan Mohon Halal DIY di laman web kami, ataupun kami sertakan link di bawah ini. Okey, pastikan tuan-tuan rebut peluang untuk dapat RM50 off on me, saya yang belanja, tapi dengan syarat kena guna kod 3PDS. Okey, 3PDS, masuk kod ni automatic deduct 50. Saya belanja, tak ada masalah, asalkan tuan-tuan puan-puan sokong persediaan halal, mohon betul-betul ikut panduan sampai dapat. Jadi rumusan yang saya boleh buat untuk kaki tangan ini adalah, sebenarnya tuan-tuan puan-puan, kaki tangan ni adalah memainkan peranan yang penting. Peranan yang penting dalam persediaan halal, sebab bila kita buat SOP, kita buat apa sistem yang nak praktiskan sistem atau SOP tersebut adalah mereka. Okay? Jadi sebelum kita buat submission ataupun halal, pastikan perkara-perkara elemen yang saya nyatakan tadi itu kita laksanakan. Kalau khusus. Sebab apa? Kita nak, bila kita mohon tu, kita nak permohonan kita lancar. Dan bila auditor datang pun, kita nak semua cantik je. Kita nak sejahtera cepat kan? Jadi kalau nak sejahtera cepat, kita kena ikutlah satu persatu, step by step. Apa yang saya nyatakan tadi. Okay? Jadi sebelum kita mohon tu, kita preparekan benda-benda ni. Okay, benda-benda yang saya nyatakan tadi. Dengan itu tuan-tuan, itu dah dia 3PDS. Bahagian P yang terakhir adalah people ataupun kaki tangan. Dengan itu, saya Abdul Fazmin, Halal Coach, akan bersambung di video yang akan datang. Kita akan cover ada 2 elemen lagi, iaitu dokumen dan sistem. Next, saya akan buat video tentang dokumen. Dokumen ini adalah satu elemen yang penting, yang susah
dan sebenarnya adalah paling banyak memakan masa dan banyak persediaan halal fail disebabkan part dokumen ini. Jadi dengan itu, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi dalam program Jom Mohon Halal.